Okey, selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Isbaran, kelas Matematik tingkatan 4. Okey, topik hari ini adalah topik 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Baik, unit pembelajaran hari ini ialah unit 9.1 peristiwa bergabung. Baik, kita lihat standard pembelajaran untuk hari ini. Baik, memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okay, kriteria kejayaan, murid-murid dapat memberi contoh atas situasi peristiwa bergabung, menyenaraikan ruang sampel menggunakan gambar raja pokok dan seterusnya dapat menyenaraikan ruang sampel menggunakan. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, baik, kita cuba mengimbas kembali apakah maksud ruang sampel. Okay, simbol untuk ruang sampel adalah S. Baik, ruang sampel adalah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen ataupun uji kaji. Perkara ini telah pun kita belajar sebelum ini. Okey, dan tata tanda set kita mesti gunakan untuk meletakkan semua kesudahan yang kita jana dalam sesuatu uji kaji. Okey, baik, sebelum kita masuk ke bahagian peristiwa bergabung, kita tinjau semula uji kaji yang melibatkan satu peristiwa. Baik, cuba kita lihat di sini. Di sini cikgu memaparkan gambar sebiji dadu. Katakan kita melambung dadu ni, jadi apakah kemungkinan atau kesudahan yang terhasil daripada uji kaji tadi? Jadi memandangkan dadu ni ada 6 permukaan, maka kita boleh jangka untuk uji kaji melambung dadu, kita akan dapat ruang sampel yang terdiri daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, contoh seterusnya adalah uji kaji melambung sekeping duit shilling. Okey, duit shilling dia ada 2 permukaan. Jadi setelah kita melambung duit shilling tadi, kita akan dapat 2 kesudahan saja, iaitu sama ada kita dapat angka ataupun gambar. Okey, seterusnya adalah uji kaji kelahiran bayi. Jadi untuk situasi ini pun kita akan dapat 2 kesudahan, iaitu lelaki dan perempuan, ya. So dalam kedua-dua kes ini pun kita tengok ruang sampel dia adalah ditandai dengan S dan kita menggunakan tata tanda set untuk meletakkan semua kesudahan yang terhasil. Okey, baik. Setakat ni cikgu berharap murid-murid dapat mengimbat semula tentang apakah masuk uji kaji, apakah itu kesudahan, apakah itu ruang sampel, ya. Jadi hari ini kita tengok kepada apa itu peristiwa bergabung, iaitu topik pembelajaran hari ini. Okey, peristiwa bergabung adalah gabungan 2 atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Maksudnya kita buat dalam satu uji kaji itu kita buat 2 perkara. Okey, jadi kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Kalau kita buat 2 perkara dalam satu uji kaji, maka kita boleh ramalkan dalam satu peristiwa tu kita akan ada pasangan. Okey, maksudnya 2 benda tu boleh berlaku serentak. Okey, contohnya melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling serentak. Jadi kita boleh bayangkan apakah kesudahan yang mungkin boleh berlaku, iaitu kalau dadu kita ada 6 permukaan. Kalau duit shilling ni kita ada 2 permukaan. Jadi gabungan dua-dua peristiwa ni boleh berlaku sebagai kesudahannya. Baik, untuk topik pembelajaran ini, cikgu akan menerangkan 2 cara atau 2 teknik yang biasa kita gunakan untuk menjana kesudahan bagi peristiwa bergabung. Okey, untuk aktiviti rangsangan minda, baik, cikgu akan menggunakan satu uji kaji yang melibatkan peristiwa bergabung. Kemudian cikgu akan menggunakan 2 teknik untuk menjana kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung tersebut. Okey, baik, uji kaji tersebut adalah 2 keping shilling dilambung. Okey, jadi apakah kesudahan yang mungkin bagi uji kaji ini? Okey, bagi menjana kesudahan bagi uji kaji tadi, iaitu melambung 2 keping shilling serentak, baik, cikgu akan menerangkan cara kita menjana kesudahan menggunakan gambar raja pokok. Okey, baik, kalau kita lihat pada gambar raja pokok ini, baik, pokok pertama ini mewakili kesudahan bagi shilling pertama. Jadi memandangkan shilling ada 2 permukaan sahaja, maka
kita akan dapat sama ada kepala ataupun ekor. Baik, sekiranya kita dapat kepala bagi shilling yang pertama, kita boleh dapat kepala pada shilling yang kedua ataupun kita boleh mendapat ekor. Okey, katakan shilling pertama menunjukkan ekor, pada masa yang sama shilling pertama pula dia menunjukkan kepala ataupun ekor. Jadi untuk menentukan kesudahan yang mungkin, jadi kita gabungkan dua-dua kesudahan pada satu-satu masa, iaitu sekiranya shilling pertama menunjukkan kepala, shilling kedua pun boleh menunjukkan kepala. Maka pasangan bertertib yang kita dapat adalah kepala-kepala, bagi yang kedua adalah kepala ekor, dan yang ketiga adalah ekor kepala, dan yang keempat adalah ekor-ekor. Jadi gambar raja pokok ni dia menyenangkan kita menyenaraikan kesudahan bagi peristiwa bergabung. Okey, sekarang cikgu akan menerangkan cara kita menjana kesudahan bagi peristiwa bergabung tadi menggunakan jadual. Baik, kalau murid tengok jadual ni, baik lajur ni kita kena letak kesudahan bagi shilling pertama. Jadi memandangkan shilling ada dua kesudahan saja, maka kita letak sama ada K ataupun K untuk kepala, K untuk ekor. Dan bagi baris yang pertama dalam jadual ini pula, kita akan letak kesudahan yang mungkin ya bagi shilling yang kedua, iaitu sama dengan shilling pertama tadi, iaitu kepala dan ekor. Jadi untuk menentukan hasil ataupun kesudahan bergabung tadi, kita akan isilah kotak-kotak di sini ya, iaitu K dengan K kita akan dapat KK, iaitu kepala. Shilling pertama menunjukkan kepala, shilling kedua menunjukkan kepala. Bagi kotak di sini adalah gabungan K dengan I, iaitu shilling pertama menunjukkan kepala, shilling kedua pula menunjukkan ekor. Bagi kotak di sini pula, kita akan letakkan dia punya pasangan, iaitu ekor daripada shilling pertama dan kepala daripada shilling yang kedua. Dan bagi petak yang terakhir ni adalah gabungan ekor daripada shilling pertama dan ekor daripada shilling yang kedua. Jadi hasilnya kita akan dapat EE. Jadi sama seperti gambar rajak pokok tadi, kita juga dapat menjana ke semua empat kesudahan itu menggunakan jadual ya. Jadi dua-dua kaedah ini adalah amat mudah untuk kita menentukan kesudahan bagi peristiwa bergabung. Okey, setelah kita menentukan kesudahan yang mungkin, jangan lupa pula meletakkan jawapan kita dalam ruang sampel, iaitu kita menyenaraikan semua kesudahan itu menggunakan ruang sampel. Jadi masih ingat tak simbol bagi ruang sampelnya adalah S, maka kita senaraikan keempat-empat kesudahan yang kita telah pun jana menggunakan gambar raja pokok. Ya, di sini cikgu menggunakan simbol K untuk kepala dan I untuk ekor. Okey, baik. Saya rasa murid-murid dapat memahami dua teknik yang telah pun cikgu bentangkan tadi ya untuk menjana kesudahan bagi peristiwa bergabung. Baik, seterusnya cikgu akan menggunakan dua contoh untuk kita menyelesaikan soalan melibatkan peristiwa bergabung. Contoh pertama, cikgu akan menggunakan teknik gambar rajah pokok untuk menjana kesudahan yang mungkin. Dan bagi contoh yang kedua, cikgu akan menggunakan jadual ya untuk menjana kesudahan bagi peristiwa bergabung nanti. Okey, murid-murid, sila lihat pada contoh yang ditunjukkan di sini. Baik, cikgu akan bacakan soalan. Raja di bawah menunjukkan 7 kepingkat yang dilabel dengan huruf atau nombor di dalam kotak A dan kotak B. Okey, satu kad dipilih secara rawak dari setiap kotak. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung tersebut. Okey, baik student. Untuk menjawab soalan tadi, cikgu akan menggunakan gambar rajak pokok. Baik, sekiranya anda rujuk pada paparan ini. Baik, untuk kotak A ni, cikgu letak pokok ni ada 4 cabang. Sebab kotak A ni kita ada 3 kepingkat. Manakala bagi kotak B ni memandangkan ada 3 kad sahaja, jadi pokoknya ada 3 cabang. Okey, untuk menjana kesudahan bagi uji kaji tadi, katakan kita fix kotak A, katakan kita ambil 3. Okey, katakan kita ambil 3 lah. Jadi kotak B ni kita boleh dapat K ataupun 4 ataupun R. Jadi jawapan dia ataupun pasangannya adalah 3K, 3, 4 ataupun 3R. Baik, jika kita kotak A ni kita ambil Q pula,
Jadi kita boleh pasangkan dengan kad yang sama tadilah daripada kotak B, iaitu sama ada pasangannya QK, Q4 ataupun QR. Jadi dengan cara yang sama kita dapat penuhkan cabar yang ada lagi lah, iaitu AK, A4, AR dan akhir sekali adalah kita pilih kad S daripada kotak A. Jadi kita padankan dengan 3 kad daripada kotak B, iaitu kita akan dapat SK, S4 dan SR. Baik, ini adalah dia punya kesudahan yang kita dapat jana menggunakan gambar rajah pokok. Okey, baik, setelah kita menjana kesudahan untuk uji kaji tadi, jangan lupa letak dalam ruang sampel lah ya. Jadi simbolnya, saya ulang balik, simbolnya adalah S dan kita menggunakan tata tanda set dan kita letakkan ke semua kesudahan yang kita telah pun jana tadi. Okey, baik, untuk contoh soalan yang kedua ini, cikgu akan menggunakan jadual ya untuk menjana kesudahan yang mungkin ya. Baik, saya bacakan soalan dahulu. Ahmad mengambil secara rawak sekeping kad dari kotak A dan kemudian mengambil sekeping kad di kotak B. Senaraikan ruang sampel bagi uji kaji ini. Okey ya, bagi menjawab soalan tadi, kita bina jadual dulu. Okey, bagi jadual ni, lajur pertama ni kita letaklah kad-kad daripada kotak A tadi, iaitu kad yang berhuruf P, T dan bernombor 3. Dan bagi baris ini pula, kita akan letak kad daripada kotak B, iaitu yang berhuruf Q, P, S dan R. Baik, cuba kita letakkan apakah kesudahan dia menggunakan jadual ini. Baik, kita boleh padankan. Katakan kita pilih kad yang P daripada kotak A. Maka daripada kotak B ni kita boleh padankan dengan dia U ataupun P ataupun S ataupun R. Jadi kita akan dapat iaitu PU, PP, PS ataupun PR. Baik, dengan cara yang sama kita boleh isikan baris yang ketiga di sini, iaitu pasangan antara kad yang berhuruf T daripada kotak A dan semua kad daripada kotak B di sini, iaitu kita akan dapat TU, TP, TS dan TR. Dengan cara yang sama kita boleh penuhkan baris yang terakhir, iaitu kad yang bernombor 3 daripada kotak A dan kita padankan dengan kad U dari kotak B dan seterusnya dengan kad P kita akan dapat TP, kemudian kita dapat TS dan akhir sekali kita akan dapat 3R. Okey, baik, setelah kita menjana kesudahan menggunakan jadual, jangan lupa meletakkannya menggunakan dalam ruang sampel lah ya. Jadi kita senaraikan semua kesudahan tadi menggunakan ruang sampel. Jadi kita kena letak S dan jangan lupa guna tata tanda set. So dalam ni kita letaklah ke semua kesudahan yang telah pun kita jana tadi. Okey, baik, kita telah pun sampai ke hujung sesi pembelajaran hari ini. Saya berharap pelajar-pelajar dapat memahami cara kita menjana kesudahan bagi peristiwa bergabung dengan dua teknik yang telah pun saya terangkan, iaitu menggunakan gambar rajah pokok dan juga jadual. Jadi untuk sebagai latihan pengukuhan, cikgu nak hendak buat keempat-empat soalan dalam praktik sendiri 9.1A. Okey, baik, setakat ini saja sesi pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa kembali dengan topik pembelajaran yang baharu. Jadi, terima kasih kerana dapat mengikuti sesi pembelajaran ini sehingga tamat.